Assalamualaikum guys, welcome back. Kawasan ni memang secara spesifiknya dah pun dilarang oleh Rasulullah SAW sewaktu baginda dan juga sahabat-sahabat melalui kawasan ni untuk pergi ke kawasan lain. Malah Rasulullah SAW larang sahabat-sahabat untuk minum dekat kawasan tu, tapi sebaliknya Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabat untuk minum dekat satu kawasan telaga yang mana air dia pernah diminum oleh unta yang keluar daripada batu, iaitu satu mukjizat waktu zaman Nabi Saleh alaihi salam. Lubang-lubang kecil ini merupakan tingkap-tingkap rumah-rumah mereka. Yes, Kota Terbiar Al-Ula merupakan satu kawasan yang sebenarnya pernah didiami oleh kaum Samud, iaitu bangsa yang terdiri dari umat Nabi Saleh alaihi salam. Untuk siapa yang mungkin tak tahu ataupun mungkin dah lupa, mungkin tak ingat, kaum Nabi Saleh alaihi salam ni merupakan kaum yang sangat handal, sangat hebat mengukir batu-batu dekat dinding bukit. Selain kawasan kaum ni sebenarnya sangat subur dengan tanaman dan terdapat air-air sungai yang mengalir. Diorang ni kiranya hidup penuh dengan aman, damai, sentosa hasil kurniaan Allah SWT, tapi malangnya diorang tak kenal siapa Tuhan diorang. Dan malangnya bila kata Nabi Saleh alaihi salam ajak umat-umat baginda untuk beriman kepada Allah SWT, mereka tolak dan atas perintah Allah berlakulah gempa bumi yang dahsyat, yang mana waktu tu kaum ni tengah tidur dan berakhirlah hayat diorang dan kawasan peninggalan diorang ni terus jadi tanah tandus sampailah sekarang. Tapi tiba-tiba kita dikejutkan. Tak adalah tiba-tiba, tapi kita dikejutkan jugalah dengan info yang Zul Arifin, pelakon Malaysia, pergi ke sana. Dia singgah kawasan Al-Ula tu, yang mana benda tu membuatkan netizen rasa kurang senang. Ramai yang terkejut sebab nampaklah seolah-olah Zul Arifin macam tak tahu sejarah dekat kawasan tu. Okay, fine, Zul Arifin tahu pasal sejarah kawasan tu, tapi adakah Zul Arifin tahu yang Nabi Muhammad tegah kita untuk pergi ke sana? Itu persoalan aku. Ikutkan posting dari Zul Arifin, Zul singgah ataupun lawat kawasan tu sekitar 14 Ogos lepas, dan katanya dia pergi ke sana untuk mempelajari pasal sejarah dan menambahkan ilmu, yang mana kata dia orang luar banyak salah faham pasal kawasan tu. Walaupun posting ni sebenarnya dah hampir sebulan dah, tapi dia jadi viral balik bila kata sekarang ni netizen kecoh pasal isu berkenaan dengan influencer-influencer dalam Malaysia dan juga luar negara yang pergi ke sana, lepas tu pergi promote kawasan tu sebagai kawasan pelancongan yang sekarang ni tengah diusahakan oleh Arab Saudi. Makin mengarut je Arab Saudi ni. Tak pastilah kalau kata kehadiran Zul Arifin dekat kawasan tu sebenarnya atas jemputan kerajaan Saudi ataupun mereka yang bertanggungjawab, yang berwajib, yang menjaga kawasan tu. Tapi yang pasti kita patut tahu apa yang Rasulullah SAW larang, kita tak patut buat. Ada beberapa sebab kenapa Rasulullah SAW tak benarkan kita, larang kita untuk pergi ke kawasan ni. Yang pertama, of course, disebabkan kawasan tu ialah kawasan yang telah pun dilaknat oleh Allah SWT. Rasulullah risau umat baginda akan terpengaruh dengan apa yang pernah terjadi pada kaum Nabi Saleh alaihi salam. Jadinya Rasulullah suruh kita jalan cepat-cepat kalau kata kita melalui kawasan tu. Bayangkanlah, Rasulullah SAW sampai tak pandang kiri kanan bila kata melalui kawasan tu, dan pernah terjadi satu peristiwa yang mana sahabat-sahabat tengah sediakan makanan, roti, dan juga diorang isi air dekat kawasan tu, yang mana Rasulullah perintahkan supaya roti-roti itu semua diberikan kepada unta dan kosongkan air-air yang diisi dekat dalam bekas tu dan jangan ambil air dekat situ. So bayangkanlah, dan kenapa dari sudut sains, yang mana ini sebab kedua kenapa Rasulullah larang bukan saja kita lalu dekat situ, makan minum kat situ pun tak boleh. Sebab apa? Sebab Boleh, Dik. bukan. Sebabnya sewaktu terjadinya gempa bumi yang dahsyat beberapa ribu tahun dulu, sebenarnya lapisan ozon dekat atas kawasan tu sebenarnya dah terkoyak, terpecah, dah terbuka. Makanya sinaran UV bebas masuk dan terus pergi dekat kawasan tu. So bila kata banyak sinaran UV yang tersebar dekat kawasan tu, makanya kalau kata kita lepak dekat situ, kita akan berpeluang ni macam nak menang hadiah je. Kita mungkin akan terkena penyakit-penyakit sebagai contoh kanser dan sebagainya. Korang nampak tak? Waktu zaman Rasulullah SAW hidup 1400 tahun lepas pun, walaupun tanpa kemajuan sains dan teknologi sehebat macam sekarang ni, tapi Rasulullah SAW tetap tahu juga bahaya yang menanti dekat kawasan tu. Tapi masalahnya dan malangnya, walaupun kita penuh dengan kecanggihan sains dan teknologi, walaupun internet kita boleh pakai dekat hampir keseluruhan dunia ni, dan dekat dalam internet
internet tu penuh dengan info-info yang berkait dengan Al-Ula ni, tapi kita tetap juga pilih untuk jadi bodoh dan pergi ke sana. Bukan setakat tu, kita siap lepak, kita siap promote lagi. Memang betul kerajaan Arab Saudi duk jemput dan juga bayar influencer-influencer dalam dan juga luar negara untuk datang ke kawasan tu dan promote kawasan tu. Tapi influencer-influencer Islam yang dijemput takkanlah tak buat research dulu kawasan tu kawasan apa, dan Rasulullah dah memang tegah dah kita supaya jangan pergi kat kawasan tu. Kita janganlah pergi. Dah tua pun bodoh. Pada aku, larangan Rasulullah SAW untuk tak pergi ke kawasan tu bukanlah satu benda yang susah untuk diikut. Kalau arahan simple macam ni pun kita susah nak ikut, macam mana pula dengan perintah-perintah Allah yang lain yang disampaikan dan diturunkan kepada Rasulullah untuk kita? Ini aku tuju pada influencer-influencer yang promote kawasan sejarah ni tau. Aku bukan cakap Zorifin. Pada Zorifin, nak tuntut ilmu, pergilah dekat tempat yang sepatutnya. Memang betul, kita ada duit, kita boleh pergi mana-mana. Tapi kita kena ingat, tetap ada batas dia. Tapi alang-alang dah pergi dah pun ke kawasan peninggalan kaum Samud ni, tak boleh buat apa dah. Harap lepas ni tak payahlah pergi lagi. Memang bagus dah nak pergi timba ilmu. Cuma apa-apa pun, harap tak jadi apa-apa dekat Zorifin. Dan akhir kata pepantun, anak burung terbang merata. Tinggal jauh, sarang lama. Cari ilmu, dapat pahala. Ikut nafsu, undang bala. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Boleh tak kongsi dengan saya apa pandangan awak pasal Zorifin pergi ke kawasan Al-Ula tu? Sebab boleh, Dik. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. So kalau sesiapa yang nak belanja aku kopi, bolehlah tekan Super Thanks ya. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Mantap Pak Bos. Oh, sakit. Aduh, kesian budak ni. Aku jumpa dia, aku advertise, tak ada seorang pun nak dia.